قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا يفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعوذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Adapun dalil nakal, tanda yang menyatakan wajib bagi Rasul itu bersifat benar ia, seperti firman Allah Ta'ala, Qul inna Allah la ya'muru bil fahsya. Artinya katakan olehmu ya Muhammad bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak menyuruh ia dengan berbuat yang keji dan yang mungkar. Dan lagi firman Allah Ta'ala, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Dan artinya, dan barang yang mendatangkan akan kamu oleh Rasul itu, maka ambillah oleh kamu akan dia, dan barang yang menegah ia akan kamu daripadanya, maka jauhilah oleh kamu akan dia. Maka nyatalah. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia masih memberikan kita kelangsungan hayat berada di alam syahadah ini. Alhamdulillah, dapat kita Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah, dibesarkan kita dalam keluarga Islam, dibesarkan dalam suasana yang Allah Ta'ala mudahkan kita untuk ikut perintah dia, meninggalkan larangan dia. Alhamdulillah, diberi pada kita kelangsungan untuk terus nak belajar, menuntut ilmu. Alhamdulillah, diberi kita cerah mata hati, boleh mengimani Allah Ta'ala yang dialah menciptakan kita dan sekalian alam ni. Syukur di atas diberi pada kita penglihatan, pendengaran,
percakapan nikmat yang nak dihitung tak terhingga ni, alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keupayaan pagi ni masih boleh hadir untuk solat subuh berjemaah, alhamdulillah. Boleh berada pula tempat yang mulia untuk kita meneruskan bacaan daripada kitab Syarah Usul Tahqiq ni, insya-Allah. Kita duduk bicara ni bab Rasul menyambung dalil 4 sifat wajib bagi Nabi Rasul. Yang sifat wajib, wajib akli, dengan mana mesti bersifat dengan sifat yang 4 ni tak tasawur sekali dalam fikiran kita. Keberangkalian untuk berlaku di sebaliknya, kerana wajib dalam sifat wajib Rasul ni, wajib akli, dengan mana ma la yutasawwaru fil akli adamu, tak tergambar langsung dalam fikiran kita ketiadaan sifat-sifat wajib ni pada Nabi Rasul, itulah sidik, amanah, tabligh, fadalah. Nak sambung kita ni, kita ada dalil naqal tentang tanda yang menyatakan wajib bagi Rasulullah dan Rasul-Rasul sekalian itu alaihi wassalatu wassalam bersifat benar ia seperti firman Allah Ta'ala. Ini dalil naqal ni disebut masih sifat benar. Ni ke dah masuk. Oh, tu amanah. Seperti firman Allah Ta'ala, Qul inna Allah la ya'muru bil fahsya. Artinya katakan oleh kamu, ya Muhammad, ya Rasulullah, bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada menyuruh ia dengan berbuat yang keji dan yang mungkar. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Artinya, dan barang yang mendatangkan akan kamu oleh Rasul itu, maka ambillah oleh kamu akan dia, dan barang yang menegahkan ia akan kamu daripadanya, maka jauhi oleh kamu akan dia. Maka nyatalah firman Allah Ta'ala ni menunjukkan Rasul itu kepercayaan. Kalau ikut dalil tu amanah tu, pada segala yang disuruhkannya itu. Kalau ikut dalil tu, dalil amanah tu, tak mana nak ambil amanah ni. Inna Allah la ya'muru bil fahsya. Allah Ta'ala tak menyuruh dengan buat benda fahsya. Bila Allah tak suruh buat benda fahsya, tengok dekat Rasul-Rasul, mereka pun tak buat benda fahsya, yang keji-keji. Begitu juga yang mungkar. Dengan bahasa lain, benda yang larang oleh Allah Ta'ala. Jadi bila Allah Ta'ala larang buat benda, Rasul pun tak buat benda yang dilarang tu. Jadi itulah dilalah nak faham amanahnya Nabi Rasul. Kalau ikut dalil amanah tu, dalil nakal tanda menyatakan wajib bagi Rasul itu bersifat amanah. Kalau ikut amanah, bawah tu dalil akal, ni dalil nakal amanah. Sama juga bila ayat seterusnya tu, dari didalah dia tu, didalah mana dipanggil didalah mutabaqah antara ayat Quran innallaha la ya'muru bil fahsya, mutabaqah dengan musyahadah, dengan mutawatir. Rasul memang tak buat benda fahsya sama sekali.
Bila Rasul tak buat benda fahsyak, Allah pun tak suruh buat benda fahsyak. Jadi mutabaqah lah perbuatan Nabi Rasul dengan perintah Allah Ta'ala. Itulah dalil menunjukkan Rasul ni amanah orangnya. Dengan makna dia tak pernah khianat. Yang Allah Ta'ala tak perintah buat benda fahsyak, mereka pun tak buat benda fahsyak. Itu dia punya kaedah istidlal dia, kaedah nak ambil dalil bahawasanya Rasul tu amanah. Jadi cara dia lain sikit lah. Dia tunjuk tu cara ambil faham amanah tu, pasal dia nak mutabaqahkan ataupun dia nak relatekan Nabi Rasul hal yang ada pada mereka dalam kehidupan yang tak buat benda fahsyak mungkar dengan perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak suruh buat benda fahsyak, benda mungkar, sama, tepat. Jadi menunjukkan mereka ni orang amanah. Maksudnya jaga sungguh perintah Allah Ta'ala, tak pernah khianat langsung. Begitu juga ayat Quran, wa ma atakumur rasulu fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah Ta'ala perintah kata fakhuzu, ambillah apa saja yang didatang oleh Rasul. Apa faham tu? Ada mutlak suruh mengambil apa saja yang didatangkan oleh Rasul. Terjemahnya tu kalau tengok sikit, tang mana tu? Tang fakhuzuh tu, fakhuzu ma atakum Rasul. Apa yang dibawa datang oleh Rasul tu ambil semua. Apa yang Rasul tegah tu fantahu, berhentilah, tak usah duk buat. Jadi bila Rasul suruh kena laksana, bila dia tegah yang tu kena tinggal, menunjukkan Nabi Rasul ni memang amanah sungguh menerima perintah Allah Ta'ala, yang dialah orang pertama sekali menjunjung melaksanakan apa Allah Ta'ala suruh, meninggal apa yang Allah Ta'ala larang. Dengan tu Allah Ta'ala perintahkan suruh ambil apa saja yang datang pada Nabi Rasul ni, baik suruhan ataupun larangan. Ambil, jangan bangkang sikit pun. Masalah apa? Mereka ni amanah. Situ. Pasal perintah suruh dengan sesuatu adalah perintah suruh mengikut siapa yang bawa sesuatu, adalah pengiktirafan kepada siapa yang membawa. Itu kaedah. Betul tak tegah daripada apa yang seseorang tu duk tegah, adalah pengiktirafan kepada apa tegahan yang dibawa oleh orang yang duk menegah. Ini kata Rasul amanah. Pasal apa amanah? Sampai Allah Ta'ala jadikan Rasul tu sebagai kayu ukur untuk menunjukkan apa dia berjalan baik buruk. Baik ikut apa yang disuruh, buruk tinggalkan apa yang disuruh tinggal. Nak menunjukkan apa? Memang Rasul ni kepercayaan Allah Ta'ala, amanah sungguh. Memang di atas taatnya dia apa Allah Ta'ala suruh, takkan ada sebarang pengkhianatan. Kerana itulah diperintahkan ikut Nabi Rasul mutlak. Apa disuruh buat, apa dilarang, disuruh dilarang, tinggal. Menunjukkan amanah. Siap. Adapun dalil nakal, dalil akal, tanda yang menyatakan yang wajib bagi Rasul itu amanah. Cuba tengok akal dengan nakal mana senang. Faham dia lah. Dia ada kaifiat dia pula tu, ada ilmu dia khas nak pergi belajar tu. Jadi kalau yang tadi tu, kalau kaedah mantiqi dia panggil dilalah mutabaqiyah. Apa dia? Bila Allah Ta'ala suruh ikut Rasul, lazim daripada ikut Rasul, mereka Rasul ni orang amanah. Maksudnya tiada khianat langsung dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada dia, baik larangan. Baik, dari akal ni macam ni. Bahawasanya kalau
Kerana bahawasanya jikalau menukar-nukar ia, menukari mereka itu, kalau tukar-menukar mereka itu Nabi Rasul ni pada berbuat ia yang diharamkan oleh Allah Ta'ala ataupun yang dimakruhkan oleh Allah Ta'ala, nescaya bertukarlah segala yang diharamkan dan segala yang dimakruhkan itu menjadi taat mereka itu. Ini dia al-hafsah ni. Bila Allah Ta'ala, bila Rasul ni boleh jadi ada benda yang dibuat tu nama mungkar, dosa, maksiat, sama ada haram ataupun yang makruh. Bahkan kalau ada khilaf aula, di atas masa yang sama pula Allah Ta'ala perintahkan supaya ikut Rasul. Kalau ada kata mereka ni buat dosa, saya apa dosa yang dibuat oleh Rasul disuruh kita ikut juga. Sedangkan tak pernah ada kaedah diperintahkan ikut benda-benda mungkar. Bila pernah diperintahkan kita ikut Nabi Rasul, masa yang sama tak dibenarkan ikut benda mungkar. Nabi Rasul tu adalah memang orang tak akan buat benda mungkar sama sekali. Tu kaedah kali. Sebab kalau andai kata Rasul ada buat benda mungkar, nescaya tak dibenarkan untuk kita ikut Nabi dan Rasul semutlaknya. Bila kita disuruh ikut Nabi Rasul ni semutlaknya, menunjukkan mutlak pada Nabi Rasul ni hanya ada pada dia taat, tak ada langsung ada pada dia perkara yang nama menyalahi, benda yang nama khianat, nama perkara yang nama derhaka, nama istilahnya dosa, takkan ada. Tak ada sebut lagi bertukar. Jadi kalau dibuat benda maksiat, bertukar benda maksiat tu jadi taat. Pasal apa? Kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu telah menyuruh akan kita semua ni dengan mengikut agama mereka itu Rasul, pada segala perkataan mereka itu dan segala perbuatan mereka itu, semuanya Allah Ta'ala suruh ikut. Maka Allah Ta'ala itu tiada menyuruh ia akan kita dengan berbuat yang diharamkan. Bila tak diperintahkan untuk buat benda haram, masih yang sama disuruh ikut Rasul, apa dia lah dia? Lazim daripada suruh ikut pada seseorang, maka menunjukkan pengiktirafan kepada orang yang disuruh ikut. Itu kaedah tu. Jadi takkan bertembung, takkan berlaku kontradiksi antara suruh ikut Rasul dengan Rasul tu ada benda yang tak dibenarkan untuk ikut. Takkan ada. Nak menunjukkan bahawasanya bila disuruh kita ikut Nabi Rasul ni semutlaknya, apa saja yang ada pada dia, baik rupa adat kebiasaan harian sekalipun, walaupun bukan atas wajah kurbah, walaupun atas bukan jalan untuk menunjukkan ibadat khas, ikut Rasulullah adalah yang terbaik. Pasal dia tak ada khianat langsung. Yang inilah akidah yang kena ada kat Rasul. Baik. Bila kita belakang ni sama sikit, Rasul selesai dah. Kita pun memang ada akidah macam tu, alhamdulillah. Cuma bila Ibrahim belakang ni, kalau kata pewaris Rasul bukan Rasul, jaga sikit. Rasul Nabi, memang Rasul Nabi pangkat dia. Tapi kalau pewaris Nabi Rasul, mereka ni tak dapat mantabat macam mana Nabi Rasul mutlak apa yang ada pada mereka itu mesti diikut. Tidak. Cuma pastikan siapa pewaris Rasul ni yang mereka ni benar-benar ikut sebenar-benarnya apa yang diajar oleh Rasul. Kalau apa yang diikut adalah sebenar-benar apa yang diajar oleh Nabi Rasul, khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini pewaris Nabi yang betul lah. Tambah pula kita boleh dapat ciri takwa pada mereka, yang memang mereka ni nisbah takwa tu, takwa macam mana? Takwa ni tak buat derhaka dengan sengaja. Kalau ada pun janggal sangat kalau ada di kalangan mereka ni yang buat dosa. Bahkan setiap hari dan ketika pewaris Nabi Rasul ni, mereka ni adalah orang yang benar-benar menjaga syariat Allah Ta'ala dan tak biarkan diri dalam keadaan leka. Orang macam ni lah yang disuruh kita ikut
Yang mereka ni pula memang mencontohi benar apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang itulah contoh tauladan yang paling dekat dengan kita. Macam mana pun ulama pewaris Nabi Rasul bukan Rasul. Dia prinsip masih betul. Pewaris ulama, pewaris Rasul bukan Rasul. Kalau Rasul mutlak. Jadi faham tu bila ulama bukan Rasul, kita kena mengaji bagi betul untuk faham dia ni betul-betul ulama, dan kena faham yang betul ialah betul, yang salah ialah salah. Mesti. Walaupun kita ni bukanlah pewaris Nabi Rasul. Boleh tahu ke? Boleh. Ada benda yang istilahnya syai' ma'lum fid din bid-darurah. Jadi istilah itu. Kalau benda-benda yang rumit-rumit, benda yang halus-halus, ada memang kita tak reti. Tapi apa yang diajar oleh pewaris Nabi Rasul ni, dengan Allah Ta'ala bagi kita akal yang sempurna, dengan ada panduan syai' ma'lum fid din bid-darurah, maksudnya sesuatu perkara yang sedia maklum, ni adalah urusan agama. Contoh mudah prinsip macam mana? Syai' ma'lum fid din bid-darurah ni, disuruh kita buat benda kebaikan, dilarang buat benda mungkar. Dia ada prinsip kan? Dia ada prinsip. Islam agama betul, agama lain pada Islam tak betul. Prinsip Islam ada benda-benda maklum ni apa? Penyembahan berhala, mensyirikkan Allah Ta'ala, Allah bertempat, Allah bersifat makhluk. Ada syai' maklum fid din bid-darurah. Ya. Itu dalam bab akidah, begitu juga dalam bab syariat. Arak, judi, zina, syai' maklum fid din bid-darurah. Kan? Bahkan yang kata dalam agama Islam, dalam ajaran fahaman orang yang lain pada Islam pun memang ada larangan-larangan macam ni. Mereka pun secara fitrahnya tak suka perkara-perkara macam ni. Kalau dibuat, orang akan marah. Apatah lagi kena pada diri mereka, mereka pun akan bangkang dan tak suka. Benda yang syai' ma'lum fid din bid-darurah ni adalah antara indikator untuk kita orang awam untuk mengenal depan kita ni adakah ulama atau ular dalam semak. Bufi bahasa itu kan, memang macam tu lah orang sebut selalu. Nak tengok dia adakah ulama akhirah atau ulama usuk. Itu lah. Nak tengok di atas akidah dia benar ataupun salah. Itu lah dia. Pasal ada syai' ma'lum fid din bid-darurah. Asal nak syarah ke Nabi Rasul, jelas kat Nabi Rasul ni. Lepas tu orang belakang ni macam mana nak kenal? Tengok dia ada syai' ma'lum fid din bid-darurah. Kalau faham kalau katalah ada ustaz ke, buhbilah bahasa ustaz kan, orang yang ada martabat, ada PhD ke, dia kata apa? Dia kata arak ni haram untuk orang Islam, orang kafir dihalalkan untuk mereka untuk minum arak, cuma tak boleh minum depan orang ramai. Tuan-tuan, saya tak tahu, saya dengar tu pelik gila. Misalnya babi memang tak elok dimakan, tapi orang kafir boleh makan babi, macam tu kan? Siapa dia ajar gitu? Benda yang memang tak elok kat orang Islam, tak elok jugalah kat orang kafir. Ada pula tak elok pada orang Islam, tapi orang kafir elok. Siapa dia ajar gitu? Islam ni sesuai untuk orang Melayu, sesuai jugalah untuk orang Cina dan India. Adakah orang Melayu je sesuai Islam? Dia ada benda syai' ma'lum fid din bid-darurah. Kita mesti faham prinsip. Kata Rasulullah ni dia bawa syariat, tak ada benda yang dalam syariat yang fitrahnya tak akan bercanggah dengan fitrah manusia. Tak ada. Tak akan ada yang bercanggah lah. Cuma bercanggah dengan nafsu manusia dia. Tapi fitrah, naluri yang masih belum dicemari oleh apa-apa pengaruh nafsu dan syaitani, memang apa perintah syarak mesti tepat
dengan naluri fitrah kemanusiaan yang tak ada lagi. Bertuhan, berkahwin misalnya, buat baik pada mak bapak, Allahumma salli ala. Nak sebab ada prinsip, ada prinsip tak boleh zalimi orang lain. Larangan ni judi, arak, makanan yang istilahnya jijik, cemar, kotor, najis. Walaupun kita tak mendalami satu-satu syarak, tapi ada benda prinsip tau, boleh faham. Yang tu yang panggil ada syai' maklum fiddin bin tururah. Itu saja saya panjangkan sikit dalam bab nak ikut Rasul. Ikut Rasul memang mutlak. Pewaris Nabi Rasul kena tengok macam mana pun yang dapat kat kita. Alhamdulillah, sedara ulama-ulama yang jadi teras ilmu kat kita ni, pasal mereka pun dah wafat, dah meninggal, dan telah disepakati oleh ulama pula benarnya perjalanan mereka, diiktiraf pula atas nama mereka ni ulama-ulama mujtahid. Ada yang telah merumuskan ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu alat lain dan sebagainya yang kita pakai. Tiga nilai yang besar. Bila mereka ni telah disepakati benarnya perjalanan mereka, main belakang ni ada hak sibil, jaga benda yang syai' maklum fiddin bidururah ni. Tiba-tiba ada orang tolak kan, ada ustaz-ustaz moden ni tolak, terutama ustaz-ustaz yang umur apa nama, bibi, tak faham? Oh, bibi tu W tu lah, Wahabi bibi gelaran baru apa ni, W Pak Wahab, saya punya bahasa itulah kan. Kalau dia orang, pasal dia orang marah sebut Pak Wahab, cuba sebut Al-Wahab dapat pahala, kata dia. Tak apalah, kita sebutlah kumpulan-kumpulan ya Wahab ni. Apa dia kata je, tasawuf ni ilmu ayat acak, tasawuf ni ilmu kotor, ilmu Yahudi Nasrani. Benda lah kepala otak dia. Kita pakai Quran hadis tak nak ikut ulama-ulama mazhab. Kenapa? Kita ikut Nabi, bukan ikut ulama. Apa benda dia cakap ni? Jaga sikit lah, hati-hati ya. Kalau dia kata kita kena ikut Nabi, ikut ulama, tak ikut engkau lah. Itu. Engkau siapa? Ulama pun tak boleh ikut, engkau apa? Kau ulama semak, kita tak boleh ikut. Sikit lah, saya tak boleh saya sebut tu, saya barat dah, memang barat lah. Kita biasa dengar lah, Allah ni mestilah, dia Allah, dia Tuhan, mesti sempurna. Habis-habis tengok macam nak jadi akidah Hindu lah belakang ni. Apa dia? Turun ke langit, turun 1/3 malam. Di saat Tuhan turun 1/3 malam ke langit dunia, macam menteri besar je turun ke lenggung bunyi. Pelik. Kalau ada hadis pun, dia mesti bukan makna macam tu. Dia ada istilah naluri fitrah syai' maklum fiddin bidururah. Ada. Pasal kita dia tambah pula, kita dah melalui proses disiplin yang ulama dah ajar. Oh, ni prinsip dia, ni prinsip dia, ni prinsip dia. Mustahil Allah Ta'ala dia nak ada kesempurnaan pada dia dengan ada juzuk anggota ni. Allah ada muka, ada tangan, ada mata, apa benda ni? Sekali lalu lah. Mereka pula dalam masa yang sama mencanangkan apa? Apa saja Allah Ta'ala sebut, ikut. Apa saja nak Rasul sebut, ikut. Bila kita tunjuk satu-satu dalam Quran, apa yang memang ada dalam Quran, yang istilahnya menyanggah, tak nak pula dia ikut. Dia tak apa saja orang Ta'ala, Allah yang kata dia duduk atas aras, tu Allah Ta'ala dia kata dia lupa, macam mana? Allah Ta'ala kata dia bunuh, macam mana? Qatalahumullahu anna yu'fakun, Rasulullah fanasiyahum, macam mana? Allah kata tu Allahu nuru samawati wal ardh, Allah cahaya tu, macam mana? Subhanallah. Dia mesti ada makna yang sepatutnya, bukan itu makna yang dia kedaki. Baik, saya saja nak sebut tu pasal zaman kita, antara yang kita nak kena perhati tu
Ada bab kita kat Rasul ni, di atas kita dah memang percaya, ambil saja apa saja yang datang daripada Rasul, apa saja yang datang dalam Quran. Iman ada tu, di atas iman kita pada Quran dan hadis ni lah. Golongan-golongan ni ambil kesempatan untuk mencanangkan ikut Quran hadis. Jaga sikit itulah. Dia akan menggunakan isu mari ikut Quran dan hadis. Sebenarnya bukan ikut Quran hadis pun, ikut terjemah Quran hadis kan. Itu ataupun disebut ikutlah Quran dan hadis, ikut Quran hadis version dia orang, bukan ikut Quran hadis yang sepatutnya dipaham daripada Al-Quran dan hadis. Ya ke? Memang Wahabi ni macam itulah. Wahabi ni macam tu. Itu ke sana sikit lah. Asal kita dalam bab beriman ke Rasul ni memang tak ada masalah. Lagi dari sudut kita beriman apa saja yang dia bawa oleh mereka tu kita nak ikut. Memang dia orang ni bersifat dengan amanah. Memang kita tak nak bangkang langsung lah. Mana dia? Pada segala perkataan mereka, segala pertama. Maka Allah Ta'ala itu tiada menyuruh akan kita dengan berbuat yang diharamkan, yang dimakruhkan, kerana keduanya haram dan makruh itu keji dan hukum syarak pada hukum syarak. Maka nyatalah wajib amanah bagi segala Rasulullah itu. Siap. Dia sebut tak kat tu je deh. Memang ada benda dia tak sebut panjang. Baik, di atas kaedah itu khasnya nak sebut Rasul ni dia amanah, dia tak buat maksiat, takkan ada nama dosa haram makruh. Satu, semua cerita Nabi Rasul kalau ada datang dalam Quran hadis, zahir dia tengok buat dosa, mesti nyahkan pahaman dosa tu pada Nabi Rasul. Mesti. Pasal prinsip dah dia ajar. Satu, kita belajar ni besar, disiplin besar. Sebelum nak tengok tafsir, sebelum nak mengaji hadis, ngaji ni dulu. Bila orang tak mengaji ni dulu, yang sesat ni. Pasal apa sesat? Dia tak ada panduan. Habis itu apa akan jadi bila tak ada panduan? Ada redah kan? Apa jumpa ambil. Bila ada panduan, kita akan ukur dulu. Betul tak betul, tepat tak tepat dengan kaedah dan format yang telah dia ajar. Sehingga dia ada guru ajar macam ni. Kita kalau tak pernah belajar binatang halal dan haram, masuk hutan, apa jadi? Apa ayat saya nak sebut tadi? Redah aja. Jumpa ular sawa pun, monyet, lutung, biawak, apa kaedah ni? Redah aja. Ya rezeki. Ni khazanah alam. Khazanah alam. Tu balun semua. Awak tak makan batu yang kayu. Khazanah saja kaedah kelahian. Baik. Kalau kita dah belajar apa benda yang boleh makan, tak boleh makan dalam hutan, masuk aja, tengok. Ni mana boleh makan. Tengok kijang. Dapat kijang. Boleh makan? Boleh. Mampu dengan senapang, mana boleh makan? Kenapa pula? Syarat memburu apa? Apa syarat memburu? Kalau binatang pemburuan, suku hal. Antara alat yang gunakan untuk mematikan binatang pemburuan mesti alat tajam. Senapang bukan tajam peluru dia. Tak ada main saya tembak nak tajam tak tajam. Peluru tajam. Peluru tak tajam. Peluru takat memburu ni sangat sembang memang tak tajam. Ada peluru tajam.
Peluru senampang, saya tanya ni, ada peluru senampang tajam? Tak ada. Peluru sniper tak tajam? Sniper ialah ada. Siapa yang memburu pakai sniper? Mana ada? Memburu pakai apa? Penabur. Kalau biasa tu nak pakai apa? Sudah faham apa? Nampak patah tak? Nampak patah bodoh tu ya? Mana pakai M16? Mana ada? M16 pun tajam dengan peluru dia. Tajam. Memang tajam macam panah, macam mata panah. Tidak dia. Bulat juga depan. Tajam juga. Nak cerita tentang tu lah. Main tak reti, tak ada panduan macam mana? Mati dengan berdiri pun, makan dia. Pasal apa? Pasal tak ada panduan. Berapa ramai orang memburu makan-makan. Pasal tak pernah belajar ilmu memburu. Satu, tak pernah belajar ilmu memburu, binatang apa boleh dimakan. Satu. Yang kedua, tak pernah belajar apa kaifiat untuk mendapatkan binatang yang nak diburu. Jadi bila tak ada belajar, hancur. Pasal tak ada panduan. Itu saya sebut memburu. Kalau ada pun lagi ada yang sewil. Ada pendapat. Ada sewil gitu. Ada pendapat. Pendapat siapa? Tak ada pula disebut. Pendapat siapa? Pendapat siapa yang kata menembak boleh makan? Masyhur kita ulama tak boleh makan. Tak boleh makan. Mati pula, bersepai kepala tu, tembak. Puh. Berkecai kepala tu, tembak pelanduk tu. Puh. Bersepai tu. Oi, mana boleh makan? Bukan mati dengan sebab benda-benda yang tajam kan. Kalau bersepai kepala bukan tajam lah, benda tajam mesti masuk sampai tembus sana. Itu baru tajam. Ini bersepai tak tajam. Tubuh muka nak bersepai ke? Ke tembus? Tak faham tu lah. Dia nak bagi penumbuk tu. Nak tunjuk bagi kening sikit. Apalah kita dah ngajar tubuh-tubuh orang ni. Nak bagi ajar bagi faham prinsip tu. Itu je. Itu cerita memburu. Ni cerita apa? Tak belajar tauhid, prinsip mana betul yang salah, prinsip Nabi Rasul, prinsip ketuhanan tak nak belajar. Lepas tu pergi ngaji tafsir. Ngaji apa? Baca tafsir. Lepas tu kelang kabut lah. Pasal apa? Panduan tak ada, redah je lah. Ambil je lah semua. Nabi Adam berdosa, Nabi Adam kena halau pada syurga. Ayat Nabi Muhammad sesat, apa disebut? Pelik-pelik kita dengar. Jadi saya nak sebut prinsipnya. Cuma nak dapat cerita yang betul, pergi jumpa ahli dia. Kalau ada zahir ayat Quran, baca terjemah, dosa sesat apa pada Nabi Rasul, mesti kaedah ulama ajar macam ni. Mereka memang tak berdosa. Bahkan kalau ada, rupa dosa saja. Ya. Ajar prinsip umum. Nak cerita satu panjang. Memang panjang. Saya dah mula cerita lagi, sangkut-sangkut. Kalau ada masalah tanya. Saya nak sebut prinsip. Ada benda-benda yang saya pernah ngajar dulu, pergi tengok balik lah. Yang memang saya baca kitab satu-satu tu. Nak cerita satu-satu cerita banyak. Tapi nak sebut prinsip. Kalau ada dosa pada Nabi Rasul, zahir nas Quran hadis, mesti kena darah macam ni. Mesti itu bukan makna dia. Mesti dengan kaedah ni sidik, amanah, tabligh, batanah. Khas ni kita bicara amanah. Dalil pun dah siap dah, takkan ada pada dia dosa. Takkan bercanggahnya prinsip ni dengan Quran dan hadis. Bila ada dalam Quran macam tu, macam mana? Yang tu Quran bahan mentah yang belum proses. Ni kaedah yang telah diproses. Bila kaedah yang ada diproses ni, yang tu bahan mentah belum diproses, proses bahan mentah tu bagi tepat dengan kaedah. Itu prinsip. Itu prinsip. Satu kita kena belajar formula dulu, belajar CP dulu. Bila belajar CP dulu, baru boleh mengukur apa yang duduk depan yang kita berhadap. Mana betul salah, macam mana nak buat, nak kena pakai hak zahir ke, nak kena
majazi tak majazi ke, boleh takwil tak boleh takwil ke. Okay, lalu saya sebut itu satu, kalau ada dosa sekalipun dalam lafaz kena tanggung, dia hanya rupa dosa, dia bukan dosa sama sekali. Macam apa? Bercanggah dengan ayat Quran lain. Takkan Quran bercanggah? Siap. Quran takkan bercanggah dengan antara satu sama lain, dan Quran takkan bercanggah dengan dalil akal yang sehat. Itu bahasa dalil akal yang sehat. Sebut sihat pasal bukan akal semata-mata akal, ataupun akal yang pada mereka sangka itu akal tapi sebenarnya hukum adat. Bahkan ada benda tak masuk akal pun mereka menerima akal itu layak untuk dikata pada Rasul, layak dikata dalam bab ketuhanan. Pelik. Jaga tak? Saya sebut umum. Satu, kalau sebut umum tu saja nak bagi apa nak sebut macam mana? Nak jaga tempat-tempat yang selalunya orang tergelincir dalam bab masalah maksiat ni apa? Nabi Adam keluar daripada syurga bukan kerana dosa. Memang sebab makan buah khuldi. Makan buah khuldi, makan pokok khuldi. Makan buah khuldi, bukan pokok khuldi. Sebut pokok tapi masuk di buah. Yang tu pun orang bodoh. Pasal saya ada video-video saya yang belum ni lah, ada kelas yang mengajar pun, ada yang pendek-pendek sebut benda macam tu kan. Ada yang mangkuk ayun ni, ayun yang macam tu, dia kata ustaz ajar pun tak betul. Ustaz kata makan buah, sedangkan Quran sebut pokok. Nak kata tu kata bingungnya, tak fahamnya ni mah. Kita sebut yang memang dah ambil faham dia apa maksud dikehendaki. Dia faham direct, apa literally. Fa akala syajarah. Makanlah pokok. Itulah, dia orang bodoh. Dia orang makan pokok khuldi. Cik Dollah pun faham. Kalau agak-agak dia, saya lah. Pasal dia orang ni, dia kata, dia orang ni, saya nak kata macam ni, hadanallah ila siratil mustaqim. Doa je lah. Tak tahu lah, kalau geram ni, kalau ikut cakap macam-macam. Tu tak apa, dengar saya pun. Kalau bas lain kali, kita apa? Naik bas. Pergi tunggu bas tu, bas datang naik tau. Bas, naik bas macam mana? Duduk atas. Naik bas, itulah naik bas. Bukan masuk dalam itu. Masuk dalam itu tu bukan naik bas. Tu apa? Masuk bas. Kita sebut naik bas. Sepatutnya bukan naik bas, masuk bas. Boleh? Masuk dalam bas, bukan naik bas. Tapi dia masuk, kenapa dia tak naik? Pandai pula faham tu. Pandai pula faham. Makan rambutan ke makan isi rambutan? Ya. Makan isi lah. Kenapa disebut makan rambutan? Makan rambutan, ambil rambutan, itulah. Dia bodoh. Makan dokoyak lagi, dokoyak. Lagi power kan. Cerdik lah tu tak? Kalau orang cerdik macam tu pun boleh faham dah. Dia tak faham bahasa. Dia memang tak mau tanya ya, dia akan menegakkan benang basah dia. Pula tu benang basah tu satu hal, salah akidah weh. Engkau akan mempelekehkan Nabi Rasul, bahkan dia akan rasa macam dia pula tak ada dosa. Tambah pula tak pernah mengaji akidah. Macam dia takkan pernah rasa dia bersalah, banyak dosa, banyak buat zalim. Nabi Rasul ni taat. Dalam duk taat gila punya. Kalau sebut dosa pun bukan dosa, dia rupa je dosa. Yang tu pun dia dalam duk taat pun dia kata apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Adam yang cukup masyhur. Itu kita cara faham ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tutup guru kita aja. Yang mangkuk ayun ni kata apa? Nabi Adam memang berdosa. Tengok dia kata apa? Rabbana zalamna. Dok, cara berfikir yang berbeza terbalik kan. Kita kata mereka sebut Rabbana zalamna tu bukan di atas dia buat dosa, tapi sangat taat. Walaupun taat gila punya, tapi dia masih mengaku dia buat cuai, dia buat ni tak sempurna, masih pada dia bersalah. Itu Nabi Rasul.
Orang tak faham, hanya dengan tengok zahir, kata apa? Nabi Adam salah, kena was-was syaitan, halau pada Nabi daripada syurga, keluar pun telanjang. Lepas tu berdosa pula lagi, duk mengaku zalim. Dia zalim diri dia, dia sendiri mengaku dia telah menzalimi diri dia. Apa benda tu? Apa punya akidah? Apa banyak kesilapan ada kat situ? Kat kita, diri kita macam mana? Diri kita buat tak ada salah saja. Kita macam mana? Tak ada pernah buat salah, tak ada pernah buat zalim, tak ada pernah buat derhaka, sentiasa dalam keadaan taat aja. Bagus ya. Pasal duk tengok cara-cara golongan macam tu, kalau dia bercakap macam tu, dia bercakap dia mengajuk, kalau tak pernah ada salah langsung. Macam-macam maksum dia orang ni. Ulama pun semua dia bertikai. Kalau orang tojah ada sikit lagi, berapa PhD ada? Ambil PhD kat mana? Soalan. Baik. Prinsip lah sebut. Satu, jaga lah. Semua kita dengar cerita-cerita Nabi Rasul ada dosa, jaga. Kalau tak saya banyak saya nak sebut ni. Saya tak sebut langsung je jadinya. Tapi prinsip saya dah sebut lah. Balik sikit yang semalam ada yang tanya tu. Prinsip bercakap benar sama juga. Semua Nabi Rasul bercakap benar, takkan ada bohong. Kalau ada cerita-cerita Nabi-Nabi ni bercakap bohong, dia bukan bohong. Dan tu istilahnya rupa bohong. Apa rupa bohong? Sama juga prinsip dia, rupa bohong. Rupa bohong. Macam mana kata rupa bohong? Atau istilah ulama yang tu disebut tauriah. Tauriah ni apa? Kalam tauriah ni. Tauriah ni dia satu perkataan yang disebut oleh Nabi Rasul, yang maksud dia tu betul, dia tak pernah berbohong dan dia orang tak pernah takut nak cakap benar. Tapi kaum dia faham macam lain, dia punya maksud lain. Itu panggil tauriah. Nabi Ibrahim alaihissalam waktu campak dalam api tu, silap, campak dalam api kan waktu dia dalam bersama dengan kaum dia, kan dia katuk berhala apa tu. Ada beberapa peristiwa berlaku kat Nabi Ibrahim ni. Nabi Ibrahim lah antara kisah. Ada orang selalu nak sebut Nabi Ibrahim tipu, Nabi Ibrahim tipu. Nabi Ibrahim tak pernah menipu. Ayat mulut tu jaga sikit, jangan celupar kan. Nak lepas diri. Ada ketika sebelum Namrud apa dia, waktu dia ditahan oleh penjamun, bila dia hadiahkan seorang hamba kepada dia, kita selalu sebut panggil isteri lah kan, Siti Hajar. Allahumma salli ala sayyidina. Bila lalu tempat penjamun di padang pasir ni, ditanya kepada Nabi Ibrahim, siapa ni? Dia kata apa? Hadhihi ukhti. Dalam zaman tu kalau mengaku adik, kakak, lelaki yang bersama dengan mereka ni tak akan dibunuh. Tapi kalau mengaku ni siapa? Ni isteri saya, dia bunuh, isteri dia ambil. Jadi Nabi Ibrahim kata apa? Hadhi ukhti, ni ukhti, adik aku. Bukan dia tipu. Memang ukhti lah. Ukhti fiddin, akhun fiddin. Kan macam tu kan kita. Kita punya prinsip agama macam tu. Orang tu, penyamun tu faham, dia kata adik, maksud dia adik lah. Tapi bukan adik kandung. Tapi adik lah, pasal umur rendah, adik kan. Kita semua adik-beradik kan. Adik-beradik? Kita adik-beradik kan? Tak mengaku adik-beradik? Sampai hati. Itu melawak tu sampai kan. Dan adik-beradik tu bukan adik-beradik kandung. Kita adik-beradik seagama, adik-beradik seperguruan tak tu. Adik-beradik macam-macam. Dia panggil apa? Brotherhood. Brotherhood. Apa tu cerita ni? Jadi kisah Nabi Ibrahim tu, dia bukan menipu, dia cakap benar. Istilahnya dia panggil tauriah. Tauriah. Waktu diajak oleh kaum dia untuk pergi pesta apa, dia kata apa? Qala inni saqim, aku sakit. Kaum ni faham sakit tu lah, sakit zahir je lah. Tapi maksud dia sakit tu sakit hati. Siapa tengok kaum ni sembah berhala. Lepas tu waktu
Kaum dia keluar, dia katuk habis semua. Memang suspek katuk ni tak ada orang lain lah. Bila dia angkat, dipanggil pada kaum dia, ditanya, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, engkau ke yang katuk berhala ni wahai Ibrahim? Ramai orang sebut, ustaz-ustaz pada sebut, kata apa? Nabi Ibrahim kata tidak, bukan aku yang katuk ni berhala ni. Tak, Nabi Ibrahim bukan kata tidak. Quran pun tak cerita macam tu. Dia kata bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhu in kanu yantiqun. Kata dia, sebenarnya yang buat katuk berhala ni orang paling besar di kalangan kamu. Orang paling besar tu lah dipanggil Tauriah. Ukhti tu dipanggil Tauriah. Sakit tu dipanggil Tauriah. Orang paling besar tu dipanggil Tauriah. Kaum ni faham orang paling besar berhala tu. Nabi Ibrahim masuk dia orang paling besar, dia lah. Siapa? Semua Nabi dan Rasul, mereka adalah orang paling besar pada zaman tu. Di kalangan manusia apa? Umat dia, Nabi Rasul pada zaman tu adalah orang paling besar di kalangan umat. Jadi dia kata dia yang pecahkan. Kaum ni faham berhala yang besar. Tak pernah ada pembohongan langsung pada Nabi Ibrahim. Bab bohong ni selalu masyhur kalau cerita Nabi Rasul, situ sangkut. Kalau bab dosa ni Nabi Adam, itu cerita paling asas. Berapa ramai orang sesat pasal cerita Nabi Adam. Ini elok. Cerita Nabi Nuh pun ada. Nabi Yunus pun ada. Nabi Yunus siapa? Dia kena telan ikan nun tu pasal apa? Pasal dia pandai-pandai keluar, tinggalkan kaum dia. Pasal tu kena telan dengan ikan. Biar benar. Kita tak rasa kita keluar, pandai-pandai keluar kan. Pergi cari rezeki, padahal patutnya kena keluar cari ilmu. Uish, saya tak boleh, saya ada nampak waktu yang nak balun orang. Cukup. Apa dia? Cerita Nabi Yunus, cerita apa Nabi? Cerita buat dosa ni. Semua Nabi ada dosa. Semua Nabi, tak bersisa langsung. Semua Nabi ada dosa. Tambah pula cerita pada masyarakat esok kan, kita jumpa Nabi Nuh, jumpa seorang-seorang, semua Nabi-Nabi kata nafsi. Ada orang cerita alamat kiamat, cerita hari kiamat, baca kitab kiamat, tapi dia cerita semua Nabi ada dosa. Lah, mana Nabi bukan dosa lah. Nabi itu dia kata nafsi siapa? Pasal dia kenal orang yang boleh bagi syafaat ni Rasulullah aja. Jadi dia mengaku aku ni tak boleh. Aku duk sibuk dengan aku. Aku pun memang boleh, bukan mengaku boleh layak untuk minta syafaat. Yang boleh bagi syafaat ni hanya Rasulullah. Nafsi. Bukan nafsi ni di atas. Kata dia buat dosa. Dia memang sangat taat. Bahkan ada benda yang rupa nampak macam dia buat salah. Macam Nabi Nuh. Dia doa kan, antara doa apa? Doa supaya kaum dia yang begitu lama dia dakwah, tak nak kaum dia tak mau terima. Dia doa apa? Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, kamu jangan tinggalkan sebuah rumah pun daripada rumah orang kafir atas muka bumi ini. In tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Kalau kau tinggal walaupun seekor, walaupun seorang, ini semua kasarnya, walaupun satu rumah satu orang kafir atau muka bumi ini, takkan ada zuriat yang keluar daripada mereka ni melainkan ila fajiran, melainkan semuanya jahat-jahat dan kafir mereka. Jadi apa solusi dia? Musnahkan mereka ya Allah. Bahasa mudah dia itulah lah. Untuk apa? Orang Ta'ala makbul dengan doa dia macam mana? Suruh buat kapal, lepas tu sampai saat dia orang Ta'ala perintahkan apa? Wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Apa, turun hujan daripada langit, air bawah bumi keluar. Hujan turun. Ya. Faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Bertemu air atas dengan air bawah. Banjir besar gila. Nak cerita apa tu? Tu salah kan Nabi Adam? Boleh ke doakan binasa pada orang-orang yang derhaka pada Allah Ta'ala? Apa pula tak boleh pula? Salah ke, berdosa ke macam tu? Kalau berdosa yang tu, perang lawan orang kafir berdosa ke? Bukan doa, bunuh mereka. Ini bukan doa. Doa tu bukan Nabi Nuh yang buat bagi mati tu.
Dia sabab doa yang bagi mati Allah Ta'ala dengan banjir. Perang macam mana? Rasulullah pergi perang berapa kali? Berapa orang yang mati di tangan Rasulullah tu? Kita tak pernah diriwayatkan apa kan? Pasal tak aduban dengan Nabi. Kalau ikut yang kena penggal kepala apa orang? Di tangan baginda Nabi SAW ni. Tapi tak diceritakan macam apa? Beradab kita. Adab tu. Bukan maksudnya Rasulullah tak pernah pegang kepala orang. Bukan. Tapi benda itu tak disebut. Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Abu Bakar, berapa banyak kepala yang dia pegang tu. Tapi di atas dia buat tu benda hak. Tak cerita pun masalah pegang kepala tu kat dia. Pasal apa? Pasal dia buat bukan benda salah. Benda benar. Jadi nak sebut asalkan Nabi Nuh semua tambah, Nabi Musa habis semua cerita. Kalau tengok cerita ni tak kena gaya, tak ada Nabi Rasul ni yang macam maksum. Sedangkan belajar kaedah Nabi Rasul maksum. Hati-hati sangat baca buku cerita. Itu paling bahaya. Tengok siapa tulis. Kalau dia punya pengarang tu Ahmad Ruzaini untuk Rahman, tu gagahlah aku yang menulis. Contohlah saya buat itu kan. Kalau tengok orang lain jagalah. Kalau tak kenal pun siapa, dah memang kita pun bukan kenal semua menulis tak. Baca tak apa dia. Dia sebut dosa je jagalah tengok. Saya nak sebut prinsip. Betul nak dapat cerita yang betul macam mana? Dapatkan version tu daripada ahli dia. Kalau kita dengar cerita-cerita Nabi Rasul yang cerita betul ni, kita akan kata hebatnya Nabi Rasul. Tak pernah terfikir kita apa yang ada pada Rasul ni begitu indah dan menarik, best, dan bagaimana cinta kasihnya mereka pada Allah Ta'ala, cinta kasihnya khasnya pada cerita Nabi Adam, cinta kasihnya dia pada Nabi kita Muhammad SAW. Dia makan buah khuldi bukan pasal kena tipu syaitan, tak pasal. Dia makan tu pasal kasih gila punya pada zuriat yang akan dilahirkan, yang zuriat yang dilahirkan tu akan jadi orang, bukan nisbah, dah jadi memang dalam ilmu Allah Ta'ala dah, ni lah makhluk paling mulia. Nabi Adam pun dah maklum pada dia, ni lah zuriat yang paling mulia yang akan lahir di kalangan kamu, daripada keturunan kamu. Dengan sebab dia paling mulia tu, Nabi Adam duduk dalam syurga, dia sanggup istilahnya apa, mempertaruhkan keadaan dia dalam syurga tu, makan buah khuldi ni, buat apa? Turun ke dunia untuk jadi sebab dia jadi bapa dan isteri dia Hawa, untuk jadi sebab melahirkan keturunan dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia makan. Jadi larangan tu bukan larangan haram. Larangan tu larangan pilihan. Ikhtiar. Pasal dalam syurga mana ada benda haram? Dalam syurga mana ada benda haram? Tu nak cerita tu panjang tu. Yang tu memang kena ngaji tafsir suku-suku lah. Di sebuah kitab kita baca ni pasal kita belajar kitab prinsip. Saya sebut prinsip tu lah. Okay, lalu yang tu dalil kepada amanah. Quran ada, nak akal ada, memang mereka amanah. Adapun dalil nakal, tanda yang menyatakan wajib tabligh. Tabligh pula. Adapun dalil nakal yang menyatakan wajib tabligh bagi segala rasul itu seperti firman Allah Ta'ala, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Artinya, hai Rasul, sampaikanlah oleh kamu akan barang yang diturunkan. Ia barang ni maksudnya wahyu. Wahyu ni diturunkan pada kamu daripada Tuhan. Dan lagi firman Allah Ta'ala, ma'ala rasuli illal balagh. Tiadalah atas Rasul itu melainkan menyampaikan sahaja. Jadi kalau ambil ayat Quran pertama tu sebut tak mana ni? Ada perintah Allah Ta'ala, ya ayyuhar rasul balligh ma unzilaik. Nabi Rasul dia tak faham kita kalau dah sabit amanah, Allah Ta'ala perintah baligh, soal dia sampai tak? Mana tahu? Dah sabit amanah. Tentulah bila Allah Ta'ala perintahkan baligh, dijunjung tak perintah amanah? Pasti. Siap. Lagi
Allah Ta'ala kata wama, situlah dilalah dia, ma ala rasuli illa al balaghu, tidak adalah atas rasul melainkan menyampai. Ni ayat khabariyah Allah Ta'ala sendiri maklumkan, sehingga rasul ni, sehingga dikatakan tak ada apalah kat rasul ni melainkan kerjanya apa? Semata-mata menyampai. Ada bab akidah yang ada di situ menunjukkan apa? Rasul yang buat kerja hebat siang malam pagi petang tu, Allah Ta'ala apa? Kerja dia apa? Menyampai ya. Mereka ni bukan diri mereka, zat mereka memberikan hidayah. Kalau Rasul macam tu pun bukan zat mereka beri hidayat, takkan makhluk nasi bagi kita kenyang, takkan air bagi hilang dahaga. Tapi dahaga nak yo, apa orang kata nasi? Ngantuk je basuh muka. Bodoh pergi ngaji. Apa dia? Nak pergi Lenggong, tak larat jalan kaki, naik motor. Kalau hujan naik kereta. Alah. Tak ada kereta, pakai payung, pakai raincoat. Apa seumpama tu? Sabab dibuatlah. Tapi atas kita belajar kita, sabab tak beri bekas. Sabab dibuat dalam hati, ma fi qalbi ghairullah. Hati. Sama dengan Rasul. Rasul macam mana? Buat kerja hebat dakwah. Macam mana? Inna ma'alainal balaghul mubin. Kami ni tukang sampai je. Allah Ta'ala punya nyata itu, Nabi Rasul pun menyambut punya tu. Dia hidup dengan dia kata apa? Aku ni tukang sampai je. Aku ni tukang sampai je. Bayang tengok betapa fahamnya dia dengan akidah beriman pada Allah Ta'ala. Ya Allah ni ilah. Makhluk ni, antara makhluk tu dia, walaupun makhluk special. Dia kata aku tak ada kerja lain, menyampai je. Bukan aku bagi dia. Orang duk faham hidayat dia yang Rasul tak boleh bagi. Itu kerja Allah Ta'ala. Semua perkara untuk beri mudarat manfaat adalah Allah Ta'ala. Bukan saja bab hidayat, tak hidayat. Bagi apa? Kenyang, sihat, beranak, sakit, sihat, apa, kaya, miskin. Mana ada yang bukan daripada Allah Ta'ala. Itu akidah kita. Selalu, oleh kerana selalu di-highlight hidayat, bab hidayat je bagi ke Allah Ta'ala, yang lain seolah-olah ada kat kita. Itu yang sebab cari hidayat, serah ke Allah Ta'ala. Lepas tu dunia pulun sungguh-sungguh. Ada. Sepatutnya terbalik. Apa dia? Cari sungguh-sungguh sampai hidayat. Dunia Allah Ta'ala bagi rezeki. Macam tu sepatutnya perjalanan. Tapi kita kita punya hidup ni belakang ni, dia jadi makin macam tu. Makin bab hidayat, tawakal aja. Bab nak beriman, nak jadi pandai, tawakal aja. Bab dunia, jihad. Ya tu. Terpaling banyak tu. Sepatutnya macam mana? Bab agama ni lah jihad. Bab rezeki, tawakal. Ni tak ada kerja ni nak makan apa, tawakal aja lah, adalah rezeki. Bab agama, mana boleh tak mengaji? Ngaji elok. Ngaji mana boleh tidur? Ngaji mana boleh sekali-sekali? Mana ngaji sejam, mana cukup? Oh, itu. Ini pasal apa tak mengaji? Kalau Allah Ta'ala nak bagi pandai-pandai juga. Oh. Okey. Siap. Jagalah. Sewil bab ni cukup banyak. Banyak. Na'udzubillah. Siap, mudah je tu. Adapun akal, dalil akal tanda yang wajib bagi Rasul itu tabligh kerana bahawa saja. Kaedah akal macam ni lah tengok. Jikalau mereka itu tak menyampaikan, tiada mereka itu menyampaikan, maka jikalau mereka itu menyembunyikan, saya adalah kita pun disuruh mengikut akal mereka itu pada menyembunyikan. Siapa? Kita disuruh ikut Rasul. Bila kita Rasul menyembunyi, kita disuruh menyembunyi ke? Ya ke? Habis tu dah Rasul menyembunyi, kita disuruh ikut Rasul, Rasul menyembunyi, kita menyembunyi lah. Mana pula? Kalau gitu memang Rasul tak menyembunyi lah, pasal kita disuruh ikut Rasul, menunjukkan Rasul menyampai, maka kita pun disuruh menyampai dan disuruh kita ikut Rasul. Rasul takkan ada perkara yang dia tak sampai, bahkan semua dia sampaikan, tak ada benda yang dia sembunyi. Itu kita dah berfikir. Kita dah berfikir logik, okey, selesai, mudah aja. Seperti firman Allah Ta'ala dalam Quran, innal ladzina yaktumun, pasal menyembunyi ni, mana dia ni?
Tetapi menyembunyikan suruh Allah Ta'ala itu haram, dikutuk oleh Allah Ta'ala. Orang yang menyembunyikan ni, firman Allah Ta'ala, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Dalil pada Quran nak menunjukkan orang yang menyembunyi ilmu ni dapat laknat. Bahawasanya segala mereka yang menyembunyikan barang yang telah kami turunkan akan dia daripada segala kitab kami dan segala petunjuk kami daripada petunjuk kami daripada, kemudiannya terus daripada petunjuk kami, petunjuk daripada, dan segala petunjuk daripada kami itu patutnya. Kemudian barang yang sudah kami nyatakan akan dia bagi manusia dalam kitab mereka itulah, mereka itulah dalam kitab, nanti itu mereka itulah dikutuk oleh Allah Ta'ala akan mereka itu, dan dikutuk, dilaknat oleh segala yang mengutuk mereka itu. Cerita kita panjang, ialah ayat Quran tu panjang. Nak faham kata apa? Ambil faham ada Quran tu, siapa yang menyembunyi kena laknat. Jadi kalau kena laknat, nescaya orang yang sangat patuh supaya jangan kena laknat ni Nabi Rasul lah, lebih utama. Okey, siap. Dan sabda Nabi SAW, man katama ilman yaljamuhu Allahu yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Barang siapa orang yang menyembunyikan akan dia orang ni, akan ilmu ini, siapa yang sembunyikan ilmu ni, mana yang berkaitan dalam bab agama ni, nescaya dikekang oleh Allah Ta'ala akan dia pada hari kiamat esok dengan kekang daripada api neraka. Maka betapalah terupa pada akal kita segala Rasul itu menyembunyikan titah Allah Ta'ala itu. Nabi Rasul memang tak pernah ada sembunyi langsung. Dan malam ni pun ada orang sibuk nak dakwah, walaupun hanya tahu 2-3 kerat aja, takkan Rasul yang tahu semua benda dia akan menyembunyi apa yang sepatutnya dia kena sampai. Ada orang zaman ni tahu 2-3 patah aja hadis pun, oh baligh wa'ni walau ayah, baligh wa'ni walau ayah. Siapa ni menyambut surah Rasulullah kata sampaikan aku walaupun satu ayat, walaupun sampai pada satu ayat sampai. Dahsyatnya dakwah. Kalau orang zaman ni pun dahsyat dakwah itu, takkan Rasulullah menyembunyi. Makanya telah wajib bagi Rasul itu tabligh, artinya menyampaikan. Maka mustahilah pada mereka itu Rasul menyembunyikan segala titah Allah Ta'ala itu. Siap. Adapun dalil nakal, tanda yang menyatakan wajib bagi segala Rasul itu watanah pula, artinya cerdik. Maka iaitu firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala itu menghikayatkan Nabi Allah Ibrahim tatkala berhujah dengan Raja Namrud, maka dipukul oleh Nabi Ibrahim AS akan berhala mereka itu, maka pecah-pecah dan patah-patahlah dan belah semua berhala itu. Kemudian maka disangkutkan akan kapaknya di atas bahu belakang yang besar sekali daripada berhala yang banyak itu. Kemudian maka masuk Raja Namrud dengan menterinya dan segala hulu balangnya dan segala sebagai rakyatnya, sehingga sekaliannya hendak menyembah berhala itu. Maka dilihatnya berhala itu ada yang pecah, ada yang patah kaki, ada yang patah tangan, ada yang patah leher, ada yang rompong hidung, ada yang rompong telinga, ada yang belah-belah perut. Maka berkata Raja Namrud itu, siapakah orang yang pecah Tuhan kita ini? Maka sembah seorang, ya Tuhanku, aku ya
sembah seorang, ya tuanku, ya tuanku Shah Alam. Oh, Tengok meja ni. Shah Alam, bahasa dia. Ya Tuhanku Shah Alam, maksudnya wahai raja, wahai tuanku, gitulah kan. Jadi Shah Alam ni panggilan untuk orang besar-besar ni. Ada orang tak pergi lagi Shah Alam hari ni. Ya tu disebut ni lagi pergi lah tu kan. Ya, Shah Bandar Shah Alam. Ada seorang muda, kata dia, tadi masuk ia ke dalam rumah Tuhan, rumah kita ni, meruntuhi akan Tuhan kita ini. Disebut orang namanya Ibrahim. Qalu sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kemudian maka dipanggil Raja Namrud akan Nabi Ibrahim. Itu hadir, Nabi Allah Ibrahim AS itu hadir akan kehadapan perhimpunan Raja Namrud dan segala hulu balang menterinya yang besar serta segala sebagai rakyatnya. Maka ditanyalah akan Nabi Ibrahim itu, demikian bunyinya, tanyanya itu, man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim. Nak cerita cerdik kan. Allah Ta'ala sendiri cerita cerdik Nabi Ibrahim ni. Artinya, siapakah orang yang memperbuat dengan Tuhan kita seperti ini, hai Ibrahim? Maka jawab Nabi Allah Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang cerdik Nabi Ibrahim untuk jawab. Dia kata apa? Tetapi memperbuatkan dia oleh orang yang besar bagi mereka itu. Yang kau ni faham besar tu, pahala besar yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Tapi maksud Nabi Ibrahim ialah dia, pasal dia lah orang paling besar. Inilah dia panggil tauriah, bab cakap bohong tu satu hal, niatan kita bicara, cerdik yang dia cara berhujah. Dia pandai mematikan hujah tu. Hujah tak mana tengok. Pasal hampa duk sembah tokoh ni, tadi orang yang pecahkan berhala yang paling besar ni, waktu kau kata paling yang besar, dia boleh pecahkan. Betul ke dia pecahkan? Tak percaya, tanya. Bahasa mudah tu. Maka tanyalah oleh kamu akan mereka itu, jika ada mereka itu mahu berkata, mereka itu barangkali yang besar-besar itu banyak marah itu kerana ia ada memegang kapak. Maka berkata Raja Namrud itu kepadanya, laqad alimta ma haula'i yantiqun. Memang tujuan Nabi Ibrahim berkata tu pun supaya inilah jawapan diberi oleh Namrud ataupun kaum ni, menteri dia. Dia kata apa? Bila kata tanyalah berhala ni, tanyalah bal fa'alahu kabiru fas'aluhu, kamu tanyalah akan dia. Disebut tanyalah akan dia. Dia tu sepatutnya tanya Nabi Ibrahim. Dia orang faham, tanya dia, tanya kabir tu, tanya bahala tu kan. Sesungguhnya telah engkau ketahui, baik Namrud bila dia faham kata kena tanya tu dekat berhala yang tak boleh bercakap tu, sesungguhnya telah engkau ketahui akan bahawasanya mereka itu tiada berkata mereka itu berhala. Mana boleh bercakap? Apalah engkau Ibrahim. Dia kan kata gitulah. Maka jawab Nabi Ibrahim, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yabsur wa la yughni anka syai'a. Kena wah tu. Cerdiknya dia berhujah. Kerana apakah engkau sembah akan dia barang yang tiada mendengar akan dia itu berhala lah. Maksud barang tu berhala yang tiada mendengar ia, tiada melihat dan tiada kaya ia daripada engkau akan sesuatu dua pun, tak boleh bagi apa engkau. Kau tanya pun dia tak boleh jawab. Benda macam ni, makhluk macam ni kau sembah, apalah, kan kena lah tu. Terlebih sangat jahillah kamu dan bodoh.
engkau menyembah yang engkau perbuat akan dia dengan tangan engkau sendiri ni, engkau yang buat, engkau pergi sembah, maka adalah yang dipertuhan itu yang kaya. Sepatutnya yang dipertuhani yang kaya ia daripada tiap-tiap barang yang lainnya, dan berkendak kepadanya tiap-tiap barang yang lainnya itu yang ada sendiri, yang berdiri sendiri, yang menjadikan ia akan kamu, yang menjadikan Tuhan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Yang ni tak ada pun. Macam mana dia boleh terjemah ni? Inilah yang dipanggil kalam ijaz dalam Quran. Sebut pendek tapi mestilah Nabi Ibrahim takkan dia berhenti cakap tu je nak cerita kan. Inilah panggil kalam ijaz. Dan dia inilah, kalau kita duduk taman Nabi Ibrahim masih syarah panjangnya macam tu. Terduduk kawan tengok. Tuhan yang sebenarnya menjadikan 7 petala langit dan bumi, menjadikan ia akan barang yang di dalam langit dan dalam bumi, dan yang menjadikan ia akan barang yang di antara keduanya, maka tiadalah terjawab lagi oleh Raja Namrud itu serta sekalian mereka itu oleh sangat marahnya mereka itu serta sekalian mereka itu. Selesai. Lepas tu, oleh sangat marahnya maka berkatalah Raja Namrud itu kepada sekalian mereka itu, menteri dan rakyat dia, qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Ni memang kerja-kerja puak-puak sesat, hujah tak boleh lawan. Dia buat apa? Guna kuasa lah, tangkap. Itu je. Dan kata dia qalu harriquhu, tolonglah oleh kamu semua akan Tuhan kamu itu, dan bakar oleh kamu akan dia, yang ini Nabi Ibrahim. Maka nyatalah oleh kita segala Rasul itu cerdik sangat untuk berkata-kata, untuk berhujah. Demikian lagi terlebih cerdik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pula, dengan dalil firman Allah Ta'ala yang menyuruh menolakkan hujah segala kafir dengan firman Allah Ta'ala, wajadilhum billatihi ahsan. Allah Ta'ala perintah kat Rasulullah, apa dia? Batahilah oleh kamu ya Muhammad akan mereka itu puak kafir ni dengan hujah yang terlebih baik daripada hujah tu. Demikianlah segala Rasulullah itu wajib cerdik lagi bijaksana, pandai berkata-kata, serta cerdik menjawab kata orang. Siap. Dalam Quran berlama cerita-cerita mengenai kecerdikan Nabi Rasul ni. Paling cerdik memang Nabi Muhammad SAW. Cuma di mana cerdik dia tu, kena mengaji. Betul lah ni ulama kita cerdik. Ulama kita semua cerdik. Kalau kelahi dengan Wahabi macam mana? Memang terbungkamnya Wahabi ni. Apa nak sebut? Cuma selalu demo ni degil. Itu je. Degil. Kalau nisbah kalah lah. Engkau mengerti cakap apa? Cakap awal pun dah sesat awal dah. Apa lagi? Cukup itu. Baik, kemudian ada pun dalil akal. Habis itu. Dalil akal tanda yang menyatakan wajib bagi Rasul itu fatana, kerana bahawasanya jikalau tiada mereka itu tercerdik, nescaya tiada disuruh oleh Allah Ta'ala akan mereka itu membawa titah rahsianya yang tersembunyi, yang tiada diketahui oleh sekalian makhluknya, yang dipercayainya kepada membawa segala titahnya itu. Makanya telah wajib cerdik segala Rasul itu. Satu cerdik besar yang atas disebut ni apa? Rasul ni bukan saja bawa benda zahir yang syariat zahir yang dia tengok, bersama tu dibawa ada rahsia dia. Satu, Quran bagi syarat Rasulullah ni dibawa agama memang sempurna, dibawa 2 prinsip. Apa dia? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Din, ada ulama salah, din ni mana? Hak syariat zahir ni. Bersama dengan tu ada perjalanan batin, perjalanan qalbi. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Agama ni orang sebut al-yawma akmaltu lakum dinakum. Agama kamu. Bersama dengan itu orang Ta'ala kata
akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku tamamkan, aku sempurnakan nikmat aku. Apa nikmat aku tu? Itulah perjalanan batin, ilmu-ilmu rahsia. Misalnya perjalanan batin, perjalanan rahsia, yang dia ialah perjalanan hati. Siapa bersungguh, yang tu dia akan dapat, yang tak dapat pada orang yang hanya ambil perjalanan zahir. Satu yang kita duk ajar ni, inilah rahsia ni, tahu mana? Macam mana nak boleh hati dekat dengan Allah Ta'ala, hadir dengan Allah Ta'ala, sentiasa zikir dengan Allah Ta'ala, kasih kepada Rasulullah. Ni perjalanan batin ni, bukan perjalanan zahir. Takat anggota zahir, semayang, gerak, puasa, tak makan minum, itu zahir. Pergi haji, umrah, duk pusing, tawaf, sa'i, itu zahir. Batinnya ni mana? Kalau kita tak bisa belajar, memang batin ni tak ada kat kita. Dan Nabi Rasul sangat cerdik tak? Sangat cerdik. Antara cerdik dia apa? Dia tak akan bagi dan dia tak akan ajar, dia tak akan bagi tahu benda-benda yang rahsia yang orang tak nak bersungguh-sungguh untuk pergi ambil. Apakah dia ilmu batin ni? Yang turut bahasanya. Orang yang memang duk bergolongan yang maksiat, mengaji pun tak apa nak bersungguh, hak zahir ni pun tak nak dipatuh. Kalau kita ajar benda batin pun tak ada nilai sedikit pun, macam curah air dalam geladi ya. Satu ulama-ulama kita, dia tak akan beri benda-benda rahsia-rahsia, benda-benda yang istilahnya atau istilahnya rahsia-rahsia ketuhanan, yang istilahnya ilmu asrar, dia tak akan beri pada orang-orang awam yang tak kerti nilai benda-benda yang mahal, berharga dan mahal. Memang macam tu. Pasal apa? Dia cerdik, dia nak bagi siapa? Kalau tutup guru kita pun cerdik, Allah, Rasulullah lagi cerdik nak bagi pada siapa dalam bab itu. Tambah pula Rasulullah ni Allah Ta'ala bagikan pada dia penzahiran batin manusia yang ada, yang kita tak pernah dapat maklumat pun. Tapi semestinya di atas akidah kita, untuk menyelesaikan misi-misi Rasulullah dakwah, ada benda yang dibukakan pada Rasulullah untuk dikenal. Bahkan ada sahabat Nabi yang penyimpan khazanah rahsia siapa orang munafik tak munafik di kalangan sahabat ni. Ada sahabat Nabi khas simpan nama-nama orang munafik. Apa maksudnya? Rasulullah kenal hati perut siapa orang manusia yang duduk depan dia. Jadi dia tak akan bagi benda-benda yang istilah nama asrar, yang nama rahsia, benda-benda yang dalam bab agama ni, dia tak akan diberitahu kepada orang-orang yang tak berkenaan. Orang yang berkenaan saja akan diberi, akan dicurahkan, akan diajar, dibimbing satu persatu untuk mendapat apa dia rahsia yang sepatutnya diberi. Pasal orang ni saja yang layak, dan mereka ditahu kalau diajar pun dia akan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang sepatutnya didapat. Kalau orang-orang yang tak erti ni, kita ajar zikir pun dia kata zikir ni bid'ah, selawat pun dia kata bid'ah, yang ni pun bid'ah, wirid sembahyang ni pun bid'ah. Bid'ah apa benda kita nak ajar ke dia? Kita ajar pun tak mahu dia pakainya. Selawat pun tak boleh selawat macam ni, Allahumma salli ala Sayyidina, bubuh Sayyidina pun bid'ah. Nabi tak pernah ajar bubuh ni, ikut selawat Nabi Muhammad je. Yang Nabi Muhammad ajar Allahumma salli ala Muhammad, sebut Muhammad saja, tak ada adab langsung dengan Rasulullah ni. Kalau macam ni macam perangai, memang tak layak untuk faham benda-benda yang nama sir, nama asrar ni. Dia tak akan boleh faham isyarat-isyarat kebatinan, isyarat-isyarat rahsia yang dipaham oleh tertunggu para ulama kita. Siapa? Dia zahir pun teruk kelam kabut. Bahkan ke akidah, ke Nabi pun masalah, akidah ke Allah Ta'ala pun masalah, bab akhirat pun masalah. Nampak dia cakap agama, tapi sebenarnya bukan kerti pun agama. Orang macam ni bahaya. Satu, di atas kata kalau ada ilmu pun, demo pun bukan suka ilmu-ilmu macam tu. Yang tu yang jadi fitnah zaman sekarang ni, khasnya paling banyak bab ni, kelahi bab ni. Di atas demo ni tak terima apa sepatutnya diterima. Hak tu yang ada perjalanan batin, Quran pun isyarat wa asbaghu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah Ta'ala dia bagi kita nikmat ni, dalam agama ni ada nikmat zahir, batin. Zahir, syariat zahir, ada batin. Macam mana nak arif bab ketuhanan ni sampai boleh kasih gila punya ke Allah Ta'ala, sampai kasih gila punya kat Nabi Muhammad SAW.
Zaman ni orang tak faham tu dia kata apa? Ni taksub pada Nabi. Sampai selawat kat Nabi lebih daripada ingat Allah Taala kata dia. Oh cerita pelik-pelik je dengar. Kalau ikut ulama dulu tak ada masalah. Selawat benda apa? Dia kata selawat ke Nabi sampai lebih daripada ingat Allah Taala. Apa benda? Ni syirik kata dia. Dah syirik kat Nabi Muhammad. Dah. Syirik ni Muhammad. Benda pelik-pelik je dengar. Mudah Allah Ta'ala bagi hidayah kita semua. Duduk jalan betul dulu. Inilah sekali lalu kita duduk baca ni. Ciri sifat Rasul dengan dalil sidik amanah tabligh wa tanah. Naklinya. Adapun yang mustahil. Situ dulu. Baca kitab nak berhabis ni macam ni yang dalam geram dia. Masa pun dah tak banyak lah. Takut tak habis tu. Yang baca laju Lagipun bab Rasul ni selalunya ni tak susah ni. Dia tak macam bab ketuhanan tu. Masa ada bab pula kita tak biasa dengar. Oh hak tu yang kena canai elok-elok tu. Macam nak buat kuih bahulu lah. Kalau pukul 2-3 kali tak naik telur, tak jadi bahulu. Jadi bau hulu. Bau hulu. Tak mau jadi bahulu, tak mau naik. Tak jadi, kalau kek pukul dia jadi kek jadi kok. Turun lengkong itu dia tak timbul kan. Cerita apa ni? Bab Rasul dia tak ada pukul pergalus itu. Bab ketuhanan kena. Bab Rasul dia ada bab nak kena ambil perhatian dan itulah khasnya. Ada bab-bab yang kadang kita lepas pandang, terutama dalam bab Rasul sekali lalu kita boleh sebut tadi. InsyaAllah sambung. Adapun yang mustahil. Soal kalau ada. Itu pun sama juga lah. Yang tu selalunya dibahas dalam bab sifat harus Rasul, kan bersifat dengan sifat manusia biasa yang tak menjatuhkan martabat dia. Jadi kalau kena kudir satu badan, tentu jijik orang kan. Kita kalau ada jerawat batu penuh muka pun macam mana? Orang lari tak? Tak usah jerawat batu lah, tumbuh bintik. Terus bintik dah bangun lepas kena apa? Penyakit chicken pox kan. Macam mana? Geli tak tengok muka dia. Ini bukan chicken pox tu dah sembuh dah. Apa? Ni berkudir badan. Ulat jatuh ambil bawah atas kepala. Betul ke tu? Yang tu lah. Masyhur sebut ulama cerita tu tak sampai sakit Nabi Ayub sampai ulat jatuh pada badan ambil bawah atas kepala. Tak, tu cerita pembohongan. Tu cerita Israeliat. Itu cerita yang memburuk Nabi Rasul tambah cerita ada dosa-dosa ni kebanyakannya cerita Israeliat. Cerita orang Yahudi yang tujuannya menjatuh dan merendahkan martabat Nabi Rasul. Pasal Nabi Rasul mereka mulia. Memang orang Bani Israel, orang Yahudi Nasrani ni, dia orang ni antara orang paling dia membenci Nabi Rasul. Cerita Nabi Rasul ni semua ceritanya dia mereka bukan buruk kan. Kita kalau tak berhati-hati memang akan terjebak lah. Walaupun dia berselindung di sebalik itu, macam bagusnya Nabi Ayub, ulat jatuh dia ambil bawah atas kepala dia. Ya Allah. Tak. Rezeki kamu di sini. Ambil lah, buh balik. Ada pula. Tak diajar dalam syariat dan tak pernah ada sampai busuk satu badan macam tu. Kalau ikut masyhur dalam kitab, ada sebahagian kitab tafsir sebut Nabi Ayub AS ni memang dia sakit seluruh badan. Tapi bukan dengan kudir yang menjijikkan orang untuk mendekati dia, tapi dia sakit di bawah kulit. Istilah bawah kulit maksudnya orang tak nampak sakit dia, tapi memang dia sakit seluruh badan. Kalau kita lah kena penyakit tu tak tahu lah macam apa. Kita sakit lutut pun teruk lah. Ni seluruh badan sakit. Bayang tengok macam mana. Saya tak tahu nak cerita apa saya nak cerita. Jadi dia bukan sakit berkudir seluruh badan sampai ulat jatuh ambil balik, tu memang bukan. Bahkan berkudir seluruh badan ni orang akan menjijik dan larikan diri pada dia. Yang tu tidak akan ada situasi macam tu pada Nabi Ayub AS. Pasal itu istilahnya akan menggagalkan misi dan visi dia sebagai Rasul. Satu, dan akan mencantumkan martabat dia sebagai Rasul. Yang orang kata apa? Pengotor, tak jaga kebersihan. Orang boleh kata macam-macam. Tak percaya, try tak. Contoh ada anak kena penyakit chicken pox ke apa,
Istilahnya macam dah terlambat berubat lah, macam tu lah kot sekian. Baru pergi hospital. Pakai pula kain pelekat. Pakai kepiah. Baju pula busuk sikit. Pergi jumpa doktor. Doktor tu agak-agak apa doktor yang kata? Tolong sebut sikit boleh tak? Ha? Apa dia? Dia akan dekat yang tu antaranya. Boleh tengok. Kata, kalau dia cakap putih, kau dia cakap Melayu nak lah. Cakap putih, awak tak ada cakap putih. Kata apa? Kenapa biarkan anak jadi macam ni? Pengotor. Kata, tak jaga kebersihan langsung. Dia bebel lah tadi. Gelebuk. Macam kita tak jaga kebersihan. Tambah pula dia tengok kita pakai kepelekat macam ni kan. Dia bubuh apa-apa tu. Memang saya ada pengalaman nak tu, saya sebut tu. Dia ingat macam kita ni pengotor sangat. Tampar lagi doktor ni. Lepas tu dia bagi ubat. Ingat kita tak ada duit pun nak bayar kot. Itu kan. Tak memang macam tu. Memang dia orang ada tanggapan terhadap orang pakai kepelekat, pakai kepiah ni macam tu. Apa nak sebut ni? Kalau macam tu pun orang dah anggap pengotor. Kalau berkudih satu badan macam ni apa kan? Tak ada macam tu. Dia dah biaya lah. Siap. Lain? Tabligh ni maksudnya ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Jadi kalau kita kata ilmu batin ni dia panggil asrar. Adakah dia menyalahi tabligh? Maksudnya tabligh ni Menyampai. dia sepatutnya sampai semua. Ya. Yang berkaitan dengan agama ni, Ya. dalam agama ni ada Zahir batin tu. betul batin. Ya. Jadi maksudnya macam mana kalau dia kadang-kadang kita bila cakap pasal soal batin ni kita kata dia ada asrar, ada rahsia dia. Kita cari yang buku yang betul. Cerita benda ni. Maknanya seolah-olah orang mana boleh gitu. Kan macam ada kontradik. Patutnya Nabi bila Nabi dah cerita semua Cerita semua lah. jadi maksudnya macam mana nak ni betul. Dengan isu tabligh ni. Bagus soalan tu. Pertama kena faham, tabligh yang memang sampai ni, tabligh nisbah. Nak bagi cerita apa sepatutnya kena cerita. Kalau nisbah orang kafir, dia kena Islam. Kalau kat orang Islam, kena cerita dia dah Islam. Cerita apa sepatutnya sampai dia boleh taat kepada perintah Allah Ta'ala. Itu memang kena cerita lah. Okay. Kalau ada istilah ilmu asrar, ilmu zahir, ilmu asrar ni, ilmu asrar ni memang tak bagi pada orang biasa. Pasal apa? Ada beza nisbah tak bagi orang biasa ni pasal nisbah tabligh memang tabligh, tapi kaedah tabligh yang diajar oleh para ulama ni, kalau ada benda yang kalau kita bagi tak akan diambil manfaat oleh orang yang diberi, ibarat macam curah air ke daun keladi, baik tak payah ajar. Siapa yang bersungguh, bagi. Tak saya buat misal. Kalau bagi duit semua orang tak, tak? Kalau bagi kitab semua orang tak? Bagus tak bagi kitab peri kat semua orang? Bagus. Tapi wajar tak buat macam tu? Tak wajar. Mana tahu? Tak semua orang nak. Saya silap dia buat bungkus yang selemak ni. Terletak mata je. Saya silap dia campak gitu eh. Apa? Jawi. Bagilah Rumi. Ada manfaat kita bagi. Untuk nak buat apa? Bukan. Atau konsep tabligh ni apa? Bagi yang sepadan. Bagi pada siapa yang memang perlu dan berhajat dan nak, yang lainnya suka dan kasih. Orang yang bersungguh-sungguh, orang kita bagi pada dia. Bagi tu dia punya suka lah. Lama dah cari kitab ni. Bestnya bila nak ngajar? Orang tu kita bagi. Ini kita bagi. Tak ada Rumi. Bila nak habis ni? Dah dekat 20 hari. Dah dekat 20 hari dah ni tak khatam lagi. Bawa muka surat 24. Ni bila nak khatam? Terus bagi buku terbaik ni. Kalau terbaik ni
Boleh, faham? Satu bagi macam tu. Bukan menghadkan untuk menyampaikan. Dia bukan menghadkan untuk menyampaikan. Ilmu asrar ni dia bukan kedekut untuk bagi ilmu tau. Dia istilahnya tak beri pada orang yang memang tak nak benda yang zahir yang kita bagi hak biasa pun, tertu pun dia tak sanggup nak buat, tak sanggup untuk dia buat, untuk dia nak laksana, untuk dia nak ambil. Yang ni kita nak bagi yang halus-halus untuk dia nak amal, untuk dia nak buat, lagi dia akan sia-siakan macam kera dapat bunga. Baik tak payah bagi. Itu prinsip ilmu asrar. Bukan tak tabligh, tapi istilahnya tak layak untuk diberi. Tak layak untuk diberi. Tanda amanah Nabi kan. Dia tak, istilahnya mensisiakan benda yang berharga. Mensisiakan benda yang berharga. Quran bagi ke orang tak kerti baca Quran. Quran bagi ke orang kafir bagus tak? Oh, this is a present for you. Haram lagi. Haram ni bagi siapa? Bagi orang yang memang dia tak suka Quran. Quran ni saja dia buat cari taik dia tak? Mana boleh bagi? Kalau memang ada orang kafir yang nak masuk Islam, kita bagi dia, oh seronok dia. Bagi hak tu. Bagi hak tu. Itu Quran. Ada pun umum dakwah. Nak cerita. Tapi nak bagi benda-benda yang berharga, yang mahal, yang tu kena jaga pula. Tambah nak jaga, takut disisia-siakan. Apatah lagi, dia pula tak serius dalam bab tu. Nanti kita cerita, lain pula fahamnya dan salah pula bawanya. Lebih baik jangan bagi. Bayangkan orang yang memang dia berhajat dan berbesar hati, dan orang ni kita tengok dengan teliti, baru ilmu itu akan diberi, itu pun dengan pantuan yang berhati-hati. Kalau tidak, tak bagi. Itulah sekali tu ilmu asrar. Tak saya buat macam ni. Tajwid pun semua orang tak tahu, tak? Saya ajar qiraat macam wadduhi wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali walal akhiratu khairul laka minal uli. Duk wadduha wal laili idza saja. Wadduha wadduha agak-agak ilmu kiraan tu macam mana? Habis hancur esok. Pasal apa? Tu kalau nisbah ilmu Quran baca, itu kiraat ilmu asrar. Kiraat ilmu asrar bukan diajar semua orang. Tajwid hukum 5 untuk belajar. Huruf mat tak kena, alif waw ya tak kena, huruf mat. Untuk nak ajar ilmu kiraat kan dia? Untuk apa ni? Tabligh lah. Boleh? Faham? Saya sebut apa? Cukup? Faham tu? Boleh faham tu saya cakap tu. Lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك